Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad Rasulul Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati Tuan Imam, Tuan Nazir, seluruh pengurusi, seluruh pimpinan jawatan kuasa Takbir Surau Al-Amin, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatidah, khususnya tuan-tuan, para jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati, diberkati dan dilindungi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini Allah memberi kesempatan dan peluang kepada kita semua untuk sama-sama kita hadir ke surau ini, untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib berjamaah, dan kemudiannya kita dapat teruskan lagi untuk sama-sama berada bagi meneruskan pengajian ataupun kuliah kita yang sudah pun diberi kelonggaran dan juga kebenaran untuk kita adakan kuliah secara bersemuka setelah sekian lama terhenti dan tertangguh disebabkan dengan wabak Covid yang melanda kita. Dan pada saat dan hari ini kita diberi kebenaran kembali untuk sama-sama hadir ke surau dengan bilangan yang lebih ramai lagi daripada sebelum-sebelum ini, dan juga kuliah pun sudah pun dibenarkan untuk diadakan secara bersemuka untuk mengimarahkan program-program di surau-surau dan juga masjid. Maka marilah kita mengambil peluang dan kesempatan ini untuk sama-sama betul-betul kita mengimarahkan, untuk turut serta dan kita manfaatkan daripada program-program pengajian yang diadakan, insya-Allah. Di samping kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sentiasa pelihara kita dan lindungi kita daripada wabak yang sedang melanda ini, dan juga kita mengharapkan agar Allah angkatkan segera dan hilangkan segera wabak ini daripada kita semua, dan kita dapat kembali hidup sedia kala sebelum-sebelum ini, insya-Allah. Tuan-tuan para jemaah yang dikasihi sekalian, pada malam ini saya nak berkongsi
tentang suatu perkara, iaitu yang saya kira untuk sama-sama dapat kita fahami, iaitu berkaitan dengan perkara-perkara sunat yang dituntut untuk dilakukan sebelum kita melakukan solat. Sebelum ini barangkali kita banyak membicarakan perkara-perkara sunat dalam solat. Ketika kita melakukan solat, mungkin itu sudah kita sedia maklum dan seringkali diajar kepada kita. Adanya sunat ab'ad, ada sunat hayat. Tetapi di sana juga ada perkara-perkara sunat yang dituntut untuk kita lakukan sebelum kita melakukan solat. Dan juga kalau sempat, kita juga akan bicarakan perkara-perkara sunat selepas kita melakukan solat. Saya sebut perkara ini, tuan-tuan sekalian, berdasarkan apa yang dikarang oleh para ulama dalam kitab fiqh Mu'tamad dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Berdasarkan kitab fiqh Al-Mu'tamad dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada beberapa perkara yang dituntut untuk kita lakukan, perkara-perkara sunat untuk dikerjakan sebelum kita mendirikan solat. Iaitu yang pertama yang dituntut ialah, termasuk perkara sunat, ialah azan. Azan ini termasuk perkara yang dituntut untuk kita lakukan sebelum solat. Maknanya jangan kita tinggalkan azan. Hatta kalau kita solat seorang diri sekalipun, hatta disebut oleh para ulama dalam bab azan ini, kalau kita solat qadha sekalipun, kalau kita solat jamak sekalipun, menjadi sunat untuk kita mulakan solat itu dengan azan. Azan ini apa, tuan-tuan sekalian? Azan ini dari sudut bahasanya untuk kita fahami ialah seruan ataupun pemberitahuan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-27. Wa azzin fin nasi bil hajj. Walaupun ayat ini berkaitan dengan ibadat haji, tetapi nak sebutnya perkataan azan itu disebut situ. Wa azzin, itulah azan. Maksudnya, dan serulah, beritahulah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Jadi maksudnya ialah beritahu. Maksud azan ni dari sudut bahasanya maksudnya pemberitahuan. Daripada perkataan azana al-muazzin ta'zinan wa azana, yang bermaksud, yang artinya muazzin memberitahu manusia akan masuknya waktu sembahyang. Jadi azan ni maksudnya, muazzin itu memberitahu bila melaungkan kalimat-kalimat azan itu, maksudnya nak bagi tahu dah masuknya waktu solat. Dan asal daripada katanya, daripada kata al-uzun, bermaksud telinga. Uzunun, kan, anak-anak kita belajar bahasa Arab kan, maksudnya telinga. Seakan-akan muazzin nak bagi tahu, melemparkan suaranya pada telinga-telinga manusia yang mengajak mereka untuk mengerjakan solat. Itu maksudnya azan. Pemberitahu masuknya waktu solat dan nak mengajak mereka untuk mendirikan solat. Manakala dari sudut syarak, azan ini membawa maksud perkataan tertentu yang dengannya diketahui masuknya waktu solat.
Maksudnya waktu solat fardu, maka azan mempunyai lafaz-lafaz yang tertentu. Sebab tu azan ini ada lafaz-lafaznya. Maka Islam mensyariatkan untuk pemberitahuan akan masuknya waktu sembahyang fardu dan untuk memberi peringatan dengannya, serta untuk mengajak kaum muslimin berkumpul untuk mengerjakan sembahyang fardu 5 waktu. Dari satu sudut yang lain, azan ni maksudnya suatu pemberitahuan, seruan untuk nak bagi tahu bahawa masuknya solat fardu dan nak mengajak umat manusia, masyarakat sekelilingnya untuk hadir menunaikan solat fardu. Ataupun yang tidak hadir, maknanya secara tidak langsung mereka tahu sudah pun masuknya waktu pada sesuatu solat itu. Sebab itu asal pensyariatan azan ini sebelum ijma'nya ialah berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan kepada Al-Quran, bagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-58. Wa idza nadaitum ila shalah. Itu maksudnya pensyariatan awal tentang azan ini. Wa idza nadaitu maksudnya apabila kamu menyeru untuk untuk mendirikan solat. Maknanya menyeru, Allah perintah supaya kita seru. Menyeru maksudnya mengajak, memberitahu kepada umat manusia untuk mendirikan solat. Begitu juga dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 Allah sebut idza nudiya lis-salah. Tentang ayat berkaitan dengan solat Jumaat tu kan. Idza nudiya lis-salah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila diseru, maksudnya azanlah, bila azan dikumandangkan untuk mengajak mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu menyahut, maknanya pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah segala jual beli pada saat itu. Jadi nak sebutnya di sini perkataan seruan itu. Itulah asalnya syariat pensyariatan azan ini. Adapun dari sudut sunnahnya, hadis yang meriwayatkan tentang azan ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, oleh Malik bin Al-Huwairith, yang katanya, aku bersama dengan seorang sahabatku datang menemui Nabi SAW. Tak kala kami hendak meninggalkan baginda, baginda bersabda kepada kami, apabila telah masuk waktu solat, maka azanlah kamu berdua, kemudian iqamah, dan hendaklah orang yang paling tua daripada kalangan kamu menjadi imam. Ini dari sudut sunnahnya, pensyariatan, tuntutan ke atas kita untuk azan dan juga iqamah. Kata Nabi, idza hadaratis salat falyu'azzin lakum ahadukum summa liyu'ammakum akbarukum. Apabila tiba waktu solat, hendaklah salah seorang daripada kamu melaungkan azan, dan hendaklah orang yang paling tua daripada kalangan kamu menjadi imam. Maksudnya dari sudut keutamaan ini dibincang dari sudut keutamaan menjadi imam lah pula. Maknanya kalau yang tua itu lebih aula, lebih diutamakan untuk menjadi imam, tapi dengan syarat dia berilmu lah kan. Tapi kalau yang dia kurang berilmu, tetapi ada orang muda yang lebih berilmu lagi daripada orang-orang yang tua,
maka lebih diutamakan yang berilmu itu. Tetapi kalaulah orang tua itu sama dengan orang muda berilmunya, maka dari sudut keutamaannya lebih diutamakan orang yang lebih tua. Maka azan disyariatkan untuk sembahyang 5 waktu dengan nas-nas yang terang dan ijma', dan ia telah disyariatkan bagi selain sembahyang 5 waktu, dan dia tidak disyariatkan bagi selain sembahyang 5 waktu, sama ada ia sembahyang nazar, jenazah, ataupun sembahyang-sembahyang sunat, dan sama ada disunatkan berjamaah seperti sembahyang sunat 2 hari raya, sembahyang 2 gerhana, dan sembahyang istisqa, atau tidak disunatkan berjamaah seperti sembahyang-sembahyang sunat duha dan juga sembahyang sunat-sunat yang lain. Jadi azan ni hanya untuk solat fardu. Solat sunat tidak disyariatkan, tidak dituntut untuk kita melaungkan azan. Tuan-tuan, solat jenazah, jangan pula nak panggil orang supaya datang solat jemaah. Solat jenazah ramai dengan melaungkan azan, tidak, tak dituntut begitu. Solat hari raya walaupun dituntut untuk dilakukan secara berjamaah, kumpul ramai-ramai, tetapi cara nak memanggil orang untuk datang solat berjamaah, solat sunat hari raya itu bukan dengan cara melaungkan azan. Hanya yang boleh, yang disyariatkan untuk melaungkan azan ini ialah solat fardu, dan juga solat, sama ada solat fardu itu ditunaikan secara pada waktunya, ataupun solat fardu itu ditunaikan secara qadha pada waktu yang lain, ataupun dilakukan secara jamak dalam solat jamak dalam bagi orang yang musafir itu. Maka sunnahnya sebelum mendirikan solat-solat fardu itu dituntut untuk kita melaungkan azan. Cuma ulama berijtihad, menurut pandangan para ulama, kalaulah solat qadha itu digabungkan, maknanya beberapa solat qadha dibuat serentak, kan, katakan ada 2 waktu, 3 waktu yang tertinggal dengan tidak sengaja, maka diqadhakan, maka sudah cukup memadai. Azan itu hanya sekali. Solat qadha yang kedua dan ketiga itu sebelum nak memulakan tak perlu lagi diazan, cukup dengan sekadar iqamah. Begitu juga solat jamak yang kita himpunkan 2 waktu, memadai azan pada solat yang pertama, dan kita nak bangun untuk sambung solat yang kedua itu cukup sekadar memadai dengan iqamah. Sunnahnya begitu. Jangan terus sambung begitu je. Jadi walaupun solat jamak, bila kita nak gabung, nak bangun untuk solat yang keduanya itu sunat, kita mulakan dengan iqamah. Kadang-kadang kita main terus macam tu je. Sah bukan tak sah, tapi tak dapat pahala sunat. Jadi itu yang disebut dalam kitab Al-Mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian tuan-tuan sekalian, perkara yang kedua ialah iqamah. Tadi yang pertama azan, yang kedua iqamah. Iqamah juga termasuk dalam perkara-perkara yang disunatkan untuk kita lakukan sebelum kita mendirikan solat. Jadi iqamah juga termasuk dalam perkara yang dituntut untuk kita lakukan sebelum untuk kita mendirikan solat. Yang pertama azan, dan yang kedua iqamah.
Kemudian yang ketiganya ialah kita meletakkan sutrah, ataupun menjadikan sutrah di hadapan orang yang nak mendirikan salat itu untuk menghalangi seseorang itu melintas di hadapannya. Ini sunnah, kan? Walaupun dari sudut hukumnya para ulama berbeza pandangan, tetapi semua sepakat mengatakan ianya adalah sunnah. Bahkan ada di kalangan ulama mazhab yang mewajibkan. Jangan kita dengan sengaja membiar orang melintas di hadapan kita solat, ataupun kita solat di laluan tempat orang lalu, orang jalan, maka secara tidak langsung orang akan melintas di hadapan kita solat. Jadi sunnahnya, sebelum kita solat, kita ada sutrah di hadapan kita, untuk menghalangi daripada orang melintas di hadapan kita. Apa dia sutrah ini? Seperti dinding, ataupun tiang, ataupun tongkat dengan ketinggian 30 cm. Dalam kitab ni sebut sekurang-kurangnya 30 cm. 30 cm berapa? Satu kaki lah kot, kan? Satu kaki. Mengambil berdasarkan apa yang dibuat oleh para sahabat, sekadar tinggi disebut pelana unta, yang diletakkan di atas unta tu, yang dijadikan lapis untuk nak tunggang unta itu. Itu asalnya, antaranya juga sekurang-kurangnya Nabi suruh ambil itu, letak di hadapan untuk sebelum nak mendirikan solat. Jadi sekurang-kurangnya 30 cm. Ataupun dengan membuat, kalau tidak ada apa-apa yang boleh menjadi sutrah kita, boleh membuat garisan. Ini merujuk kepada Nabi SAW pernah solat di padang pasir. Nabi buat, tak ada apa nak jadikan sutrah, Nabi ambil kayu, Nabi buat garisan sebagai suatu sempadan. Maknanya inilah sutrah. Nak mendirikan solat, kalau orang nak lalu lalang pun lepas pada garisan itu. Jadi atas asas ini juga ada di kalangan para ulama mengatakan bahawa sejadah kita, sejadah kita ataupun kapet-kapet kita yang ada garisan itu, paling kurangnya boleh juga kita jadikan sebagai sutrah kita. So kalau ada orang nak lalu, janganlah lintas betul-betul tengah dia duduk solat tu, maka lengkong sikitlah, lencong sikit, kan? Maknanya sekurang-kurangnya melepasi garisan sebagai had sutrah orang yang sedang melakukan solat, taklah termasuk dalam dosa melintas di hadapan orang yang melakukan solat. Melintas di hadapan orang yang melakukan solat ini hukumnya adalah haram dan berdosa. Bagaimana Rasulullah SAW sebut dalam hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, kata Nabi SAW, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Kata Nabi SAW, kalaulah seseorang yang melintas di hadapan orang yang sedang mendirikan solat itu mengetahui hukuman ke atasnya, maknanya kesalahan melintas di hadapan orang yang sedang solat itu, nescaya kata Nabi SAW, lakana an yaqifa 40 khairan lahu, nescaya baik baginya menunggu, maknanya berdiri
daripada tak melintas tu, tunggu sampai orang tu habis solat baru melintas, lebih baik baginya berdiri 40 daripada melintas di hadapan orang yang sedang melakukan solat itu. Dalam hadis ni menyebut arba'ina. Para ulama mengatakan Rasulullah tidak sebut sama ada 40 hari ataupun 40 bulan ataupun 40 tahun. Sebab tu ada para ulama yang menafsirkan lebih baik daripada tunggu 40 hari. Ada para ulama kata lebih baik tunggu daripada 40 bulan, lebih baik tunggu 40 tahun daripada terus melintas di hadapan orang yang sedang mendirikan solat. Jadi maksudnya kalau dengan sengaja kita melintas di hadapan orang yang solat dalam keadaan orang tu dah ada sutrahnya, dah ada sempadannya, kan? Sama ada dia menghadap tiang ke, dia menghadap dinding ke, ataupun apa-apa yang dia jadikan sutrah yang kita kata tadi, dibuat garisan ke, hamparan sejadah ke, ataupun paling kurang Nabi pernah ambil tongkat pedang, Nabi cucuk di depan dia, kan? Kita lintas juga, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Bahkan Nabi kata suruh tahan, suruh halang kalau ada orang nak lintas juga. Bagaimana disebut dalam hadis yang lain, kata Nabi, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an fa illam yajid falyulqi 'asa fa illam yajid 'asa falyakhutta khatta summa la yadurruhu ma yamurru baina yadayhi. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, apabila salah seorang kamu melaksanakan solat, hendaklah dia meletakkan sutrah di hadapannya, dan jika tidak, hendaklah memacak tongkat, ataupun jika tiada, hendaklah membuat garisan. Ini yang kita kata paling kurang. Kalau ada benda yang boleh kita letak, kita letak. Kalau tak ada, ambillah apa-apa, pacak, ranting apa ke. Ada tongkat, letak tongkat, kan? Ataupun paling kurang buat garisan. Sehingga fa illam yajid 'asa falyakhutta khatta summa la yadurru, sehingga tidak akan menjadi masalah sekiranya ada orang yang akan melintas di hadapannya. Dan kalaulah ada juga orang yang nak melintas di hadapannya, kata Nabi, la tusalli illa ila sutratin wa la tada' ahadan yamurru baina yadayk fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahul qarib. Janganlah, kata Nabi, kalian solat melainkan ke arah sutra, dan janganlah kalian biarkan seseorang itu lalu di hadapan kalian seandainya dia enggan ataupun nak lintas juga. Kata Nabi SAW, fal tuqatilhu, perangilah dia. Maksudnya halanglah dia. Macam mana nak halang? Kita boleh buat isyarat. Sunnahnya macam tu. Kalau kita tengah duduk solat tu, orang nak lintas juga, nampak macam dia macam nak rempuh juga, kita boleh buat isyaratnya tu. Tahan je tu. Buat macam tu pun dia tunduk ke bawah. Tak tahu nak buat apa, jangan terajang lah pula sana. Kan? Itu memang dia tak faham. Memang dia tak mai kuliah malam. Kan? Ada juga orang buat macam tu. Kadang-kadang ada juga, saya pernah buat. Bila kita buat macam tu, dia ingat kita nak salam dengan dia. Dia hulur tangan, tercekak tangan kita pula. Allahu Akbar. Ada juga yang jenis tak berapa faham, kan? Kita buat macam tu isyarat supaya fahamlah kita tengah solat, jangan lintas depan kita, kan? Dia ingat kita nak hulur tangan salam dengan dia. Kan? Allahu Akbar. Sedangkan ini Nabi suruh, kalau dia enggan nak lintas juga, nak mempuh juga, fal tuqatilhu
fa inna ma'ahu qarin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana bersamanya adalah syaitan. Syaitan nak suruh lintah orang lepas solat. Kan? Kalau dia faham, dia tak akan lintah di hadapan orang solat. Kan? Sebab tu Nabi kata halang dia. Kerana bersama dengan dia tu adalah syaitan. Dan dari sudut hukum, tuan-tuan sekalian, dari sudut hukum, ulama berbeza pendapat tentang mereka yang melintah di hadapan orang yang solat kerana tidak ada laluan yang lain, adakah berdosa ataupun tidak. Kawan tu pun ismayang tengah laluan, orang nak lalu, nak keluar satu pintu tu je, kan? Orang lain pun urgent nak keluar lepas sembahyang Jumaat, kan? Buka satu pintu pula. Musim PKP ni, kan, musim Covid ni, kan? Tiba-tiba dia bangun pergi solat depan-depan pintu. Orang duk pulun pakat nak keluar. Jadi adakah berdosa kalau lintas juga di hadapan orang yang sedang solat itu? Maka dalam perkara ini ada khilaf ulama. Zahir daripada hadis yang kita sebutkan tadi, menunjukkan berdosa orang yang tetap mau melintas di atas di hadapan orang yang melakukan, sedang mendirikan solat itu. Tetapi Ibnu Daqiq berpandangan dalam mazhab Imam Maliki membahagikan perincian kepada beberapa keadaan. Yang pertama, kata dia, yang berdosanya ialah orang yang melintas sahaja. Orang yang solat tak berdosa, iaitu apabila orang yang solat itu memang dah letak sutrah. Memang dah ada sutrah, dia letak siap-siap sutrah, dia dah buat dah had sempadan dia, kan? Sama ada dia solat menghadap tiang ke, ataupun dia letak beg ke, dia letak apa-apa yang menunjukkan sutrah, yang ada setengah. Hari ni dia ada buat jual dah, tuan-tuan. Dia buat satu kayu yang boleh berdiri tu, yang tinggi lebih kurang satu kaki, kan, macam dia susun kat depan macam rehat. Nama je dia dah letak benda tu, tiba-tiba yang si anu ni lintah juga. Maka dalam keadaan yang macam ni, orang yang melintas tu sahaja berdosa, orang yang solat itu tidak berdosa. Itu dalam satu keadaan. Yang kedua, yang berdosa ialah orang yang solat sahaja. Orang yang lintas tak berdosa. Yang solat saja berdosa, iaitu apabila seseorang solat di kawasan laluan orang ramai tanpa sutrah ataupun jauh daripada sutrah, dan orang yang lalu tidak menemui jalan yang lain untuk dia lalui melainkan jalan itu sahaja. Anda tahu itu laluan orang, dia pun pergi solat tang tu juga, tak letak sutrah lah pula. Maka yang lintah tak berdosa, yang berdosa hanya orang yang solat tu saja. Dia mendedahkan diri dia, orang lintah di hadapannya. Ini pandangan ulama dalam mazhab Maliki. Kita dah masuk, dah masuk Isyak. Jadi kita bagi laluan untuk azan. Silakan. أشهد أن لا إله
haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati salatul qa'imah. Sambung sikit lagi tuan-tuan. Yang ketiga, keadaan yang ketiga yang berdosanya adalah kedua-duanya sekali. Yang solat pun berdosa, yang melintas pun berdosa. Yang kedua tadi, yang solat berdosa, yang melintas tak berdosa sebab tidak ada jalan yang lain. Itulah satu-satunya jalan yang nak lalu. Dia pun pergi solat. Tang betul-betul tu juga tak ada letak sutrah dan sebagainya. Yang ketiga, dua-dua berdosa. Dua-dua berdosa ni maksudnya macam mana? Iaitu yang solat, dahlah solat di tempat laluan orang lalu, tak letak sutrah bagainya. Yang melintas pun dia pun lintas juga, sedangkan ada laluan yang lain yang dia boleh lalu. Boleh pusing ke belakang sikit pun boleh. Tak pun ada pintu yang lain boleh nak keluar, tapi dia pergi lintas juga tengah-tengah orang sedang solat. Jadi dalam keadaan situasi yang macam tu, kata para ulama, dua-dua tu berdosa. Dua-dua tu berdosa. Dan yang keempat, kedua-duanya tidak berdosa. Iaitu orang yang solat tu dah letak sutrahnya, sepadanya dan sebagainya. Dan yang melintas pun pula, dia melintas dalam keadaan dah tak ada jalan yang lain, dan dia pun terdesak, penting nak kena lalu lintas. Maka dalam keadaan yang begini, situasi begini, kata para ulama, dua-dua tu tak berdosa. Tapi kalau dengan sengaja ada laluan yang lain boleh lalu, tapi dia lintas juga, maka berdosa. Sebab itu diberi pengecualian dalam perkara ini, khususnya di Masjidil Haram. Kan, orang tawaf terpaksa lalu depan orang solat dan sebagainya. Tapi sepatutnya orang yang solat itulah dia kena cari, kan, bukan orang yang tawaf tu nak kena elak orang solat. Tapi kadang-kadang kita ni tentulah juga nak solat sunat tawaf, tak dituntut solat di situ, pergi belakang-belakang sikit pun tak apa, kan. Tapi kebanyakan di kalangan kita, lepas-lepas tawaf tu tentulah juga dia nak solat dalam keadaan orang lain duk tawaf. Bukan takat orang lintas, orang rempuh lagi. Jadi itu yang jadi masalah. Tapi sekarang dalam keadaan tak ramai orang ni, tak berlaku lah, kan. Tapi bila dah ramai balik nanti, itulah situasinya. Sebab itu ulama khilaf dalam hukum sutrah ini, tuan-tuan sekalian. Dalam mazhab Hambali, sunnah yang dikatakan sunat itu ataupun sunnahnya itu hanya untuk imam, dan juga orang yang solat bersendirian. Maknanya dituntut untuk adakan sutrah. Adapun orang yang solat di belakang imam, imam tu dah jadi sutrah dia, maknanya kemudian pakai ikutlah, kan. Tapi bagi orang yang solat sendirian, maka dia perlu cari sutrah sebelum dia memulakan solat. Itu sunnah. Adapun dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki, sunnah hanya bagi orang yang solat yang bimbang akan ada orang lintas di hadapannya. Kalaulah dia solat dan dia rasa mungkin ada akan orang lintas depan dia, contoh dia solat di tempat yang lapang, di jalanan, maka dalam keadaan itu dia meletakkan sutrah itu, hukumnya adalah sunnah. Adapun dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i,
maka dihukumkan sebagai sunnah yang mutlak. Sebaiknya kita cari sutrah sebelum kita mendirikan solat. Itu dari sudut khilaf di kalangan para ulama dalam hukum berkaitan dengan sutrah ini. Adapun hukum melintas orang yang sedang solat kerana hendak memenuhkan saf, adakah juga dikira berdosa? Saf ada renggang, kita solat jemaah, tapi orang yang duduk betul-betul depan saf renggang tu, dia tak penuhkan saf depan tu, dia tak gerak pun. Kita duduk jauh sikit ni, sebab memanglah menjadi tuntutan untuk kita rapatkan ataupun penuhkan saf-saf yang renggang. Ada kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW memenuhi saf. Jadi kita nak pergi memenuhi saf tu, mestilah kita nak kena lintas depan orang yang solat, ataupun kita tengah-tengah solat batal nak keluar daripada saf, bukan nak lompat kot, mesti nak kena lalu tengah orang solat. Jadi adakah dalam keadaan yang begitu dikira berdosa? Sebab tu kadang-kadang anak-anak pun kita kena ajar, daripada kecil lagi. Kalau orang solat dengan berlari lintas depan orang solat dan sebagainya, kena tegurlah. Walaupun perbuatan dia waktu kanak-kanak tu tak dikira lah, tapi sebagai suatu latihan tarbiyah kita pada anak-anak, kena bagi tahu tak boleh berlari depan orang tengah solat, lintas depan orang solat. Jadi dia fahamlah. Jadi dalam keadaan yang macam ni, yang kita sebut tadi, kata Imam Nawawi, seandainya ada kekosongan di saf pertama yang kerap terjadi, maknanya menjadi rebutan orang ramai, maka bolehlah seseorang itu melintas orang yang sedang solat di saf yang kedua ataupun lainnya, dan masuk berdiri di tempat tersebut disebabkan kealpaan orang-orang di belakang tidak memenuhi tempat yang penuh, yang perlu dipenuhkan itu. Jadi boleh, tak berdosa. Jadi orang yang betul-betul duduk depan saf yang kosong tu, dia tak bergerak, Jadi kita yang duduk walaupun di belakang, kita boleh berjalan walaupun terpaksa melintas di hadapan orang yang sedang solat, kerana nak memenuhi, nak merebut, memenuhi ruang-ruang saf yang kosong itu. Ini pernah berlaku kepada sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abbas. Bagaimana yang diriwayatkan dalam Sahihain, Ibnu Abbas berkata, aku datang dengan menunggang keldai. Ketika itu aku hampir nak mencapai usia yang baligh. Dia masih kecil lagi waktu itu. Dan Rasulullah SAW sedang solat di Mina dengan tidak menghadap ke dinding. Maka aku lalu di hadapan sebahagian daripada saf. Kemudian aku melepaskan keldai betina aku itu supaya mencari makan sesukanya. Lalu aku masuk kembali di tengah-tengah saf, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatannya itu. Maknanya dia melintaslah di hadapan orang yang tengah solat itu untuk nak penuhi saf di hadapan solat di belakang Nabi SAW. Jadi perbuatannya tidak diingkari, menunjukkan bahawa dalam keadaan kita nak memenuhi saf yang hadapan yang kosong, supaya tidak renggang itu, maka dibolehkan, tidaklah dikira berdosa, walaupun terpaksa melintas di hadapan orang yang sedang melakukan salat. Jadi itu maksudnya antara perkara sunnah juga yang dituntut sebelum kita mendirikan salat, pastikan sebelum kita nak mulakan salat itu adanya sutrah. Dari sudut mazhab kita Imam Syafi'i dihukumkan sebagai sunat yang mutlak. Kemudian yang keempat, akhirnya tuan-tuan, ringkasnya, iaitu memasuki solat dalam keadaan yang bersemangat dan penuh dengan kehadiran fikiran
dan mengosongkan hati daripada kesibukan duniawi. Kenapa? Kerana ia lebih mendorong untuk kita khusyuk dalam melakukan solat, dan kerana orang yang solat berdiri di hadapan Tuhannya dan bermunajat kepadanya, dan Allah mencela kaum yang bangun untuk mendirikan solat dalam keadaan malas. Bagaimana Allah menyifatkan orang yang malas nak bangun mendirikan solat ni, buat dengan sikap tunjuk sifat yang malas. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka pula apabila berdiri hendak menunaikan solat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Dan inilah sifat orang-orang munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Allah sebut lagi dalam surah At-Taubah, wala ya'tuna as-salah illa wahum kusala. Dan mereka tidak mengerjakan sembahyang solat melainkan dalam keadaan yang malas. Sifat orang-orang munafik. So kita bila dah Bilal qamat tu, kita kena tunjuk dengan semangat, dengan hadir fikiran yang penuh nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tunjuk seumpama macam orang yang betul-betul semangat nak mendirikan solat. Jangan bangun dalam keadaan malas. Kadang-kadang Bilal dah habis qomat pun tak bangun lagi kan. Aduh, nak ambil kokok belakang. Jadi ini sifat orang-orang munafik. Jadi maknanya kita masuk solat dengan keadaan cergas dan semangat, itu juga itu suatu yang dianggap sunnah, yang dituntut dapat pahala. Jadi ini 4 perkara yang disebut dalam kitab Muqtamad dalam mazhab Imam Syafi'i, perkara yang sunat dikerjakan, dituntut untuk kita lakukan sebelum kita mendirikan solat. Mudah-mudahan sama-sama dapat kita amalkan dalam kehidupan kita semua. Jadi ada pun perkara-perkara sunat selepas solat, kita sambung dalam kuliah-kuliah yang akan datang insya-Allah. Ada juga disebut perkara-perkara sunat selepas kita mendirikan solat, selepas kita bagi salam. Apa lagi perkara-perkara sunat yang dituntut untuk kita lakukan? Ini kita sambung dalam siri yang lain insya-Allah. Jadi sekadar itu tuan sekalian untuk malam ni, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم.